من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan keizinan untuk sama-sama kita datang ke masjid untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita perbetulkan niat kita datang beribadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami, orang yang datang ke masjid rumah Allah dan juga orang yang istiqamah mulazamah dengan ilmu merupakan insan yang Allah pilih sebagai hamba-Nya yang akan memegang panji obor cahaya Islam. Ilmu ni cahaya Allah, maka yang belajarnya, yang menuntutnya itu pemegang bagi obor cahaya Islam. Maka siapa yang diberikan hidayah oleh Allah untuk menerima ilmunya, padanya ada amanah dan tanggungjawab, wajib untuk disebarkan supaya Islam itu akan tersebar sekalian alam. Macam rezeki kita lah tuan-tuan sekalian. Allah bagi rezeki ni bukan untuk kita semata, padanya ada hak orang lain. Maka takutilah dengan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang bertambah-tambah, padanya ada bertambah juga hak bagi orang lain. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah ni anugerah kepada orang yang Allah pilih, maka mesti memikul tanggungjawab amanah untuk menyebarkan kebaikan. Barulah umat Islam itu seluruhnya akan menjadi baik. Tapi kalau mana kita faham hidayah ni untuk kita dan tidak disebarkan kepada yang lain, apa kesan dia? Lain jahat, lain nakal, kita terkesan dengan kenakalan orang lain. Tu yang kadang-kadang kenapa datang masjid ni senang nak buat baik. Sebab masjid ni rumah Allah, Allah pelihara dengan segala kebaikan. Jadi bila mana kita datang ke masjid dapat kebaikan, tidak disebarkan kebaikan kepada yang lain, maka itu yang jadinya bila balik rumah kembali dengan perangai kita seperti biasa. Sebab tu kita kena pasang azam, tekad dan niat. Bila mana Allah pilih kita jadi baik, kena pasang satu nawaitu, aku nak sebarkan kebaikan dengan harapan orang lain pun akan menjadi baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Malam ni tajuk umum je lah. Saya pun baru dapat makluman untuk kuliah pada malam ini petang tadi. So ni daripada office ni, dan saya pun baru dimaklumkan, dah maklum lama lah, cuma saya tak cek jadual. Besok pun ada kuliah saya juga, bermula kitab pengajian mazayah ni ketimbang Islam. Kitab apa erti saya menganut agama Islam. Di malam ni saya tidak bawa kitab, tak prepare sangat. Kita sentuh secara kuliah umum lah, insya-Allah. Boleh Apa khabar, semua sihat? Seingat saya datang surau ni 5 tahun dulu kot. Pernah sekali dulu masa Ramadan 2018. Seingat saya lah. Ke tak ada? Ada masjid ni, ada kan 2018. Macam baru masjid ni. Ada Ada. So Allah pertemukan kembali kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Baik, pertama sekali, tuan-tuan sekalian, dalam hidup ni ada beberapa asas yang kita kena cipta, bina dan kembangkan. Yang pertama iman, yang kedua Islam,
Yang ketiga, akhlak. Mesti mencipta, membina dan mengembangkan. Ini sifat agama. Agama ni kalau dekat rumah tidak dicipta nilai agama, bi'ah solehah, maka rumah akan jadi mati. Sebab tu kata guru kami, punca rezeki bagi laki-laki tu dua tempat. Pertama, rumah Allah, masjid. Yang kedua, rumah tangganya, rumah kita. Ini dua tempat punca rezeki bagi laki-laki. Sebab itu orang beriman yang faham tentang dua tempat punca rezeki ini, dia akan usahakan dua-dua rumah ni. Kan, sahabat-sahabat sekalian, manakala punca rezeki bagi wanita, perempuan, isteri itu di rumah tangganya sahaja. Maka ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tuan-tuan semua, kalau kita nak rumah kita diberkati, dimurahkan rezeki oleh Allah, paksa suami semayang kat masjid. Kalau tidak, akan berlakunya kebocoran rezeki Allah. Itu bahasanya. Kan ada orang cakap, rezeki bukan ke ada di mana-mana. Tak semestinya orang pergi masjid je dapat rezeki. Orang tak pergi masjid pun dapat rezeki. Pertama, jawab balik, apa yang kita faham maksud rezeki? Orang kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian, rezeki tak ada lain, dia akan bayang harta benda. Betul? Tu je. Tu yang dia mula pening. Duit makin banyak, bisnes makin besar, rumah makin paling trending, yang paling latest. Tapi tak bahagia. Anak susah nak berubah. Sebab apa? Sebab dia faham rezeki itu maksudnya kebendaan, harta. Yang kedua, kita kena faham rezeki maksudnya berkat. Islam ajar umatnya kumpul, besarkan rezeki yang berkat, bukan rezeki yang banyak. Kan? Untuk bahagia bukan syarat banyak. Kan? Untuk bahagia syarat satu je, apa dia? Berkat. Tak kisahlah banyak, kalau diberkati maka lebih besar kebahagiaan dia. Kan? Bahagia kalau sedikit pun rezekinya tapi berkat, akan luas rasa bahagia. Maka kata guru kami, untuk diberkati rezeki Allah yang Allah berikan kepada para suami, mesti menjaga Islamnya pada dua tempat, masjid dan rumahnya. Sebab tu kita balik pada mukadimah tadi tu, para suami yang pergi ke masjid, jangan kebaikan itu dapatkan kita saja, bawa pada isteri dan anak-anak. Apa kita belajar, dengar, kuliah, mesti dibawa ke rumah kita. Barulah akan diberkati rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala perlu dipartnerkan isteri kita ni, isteri kita pula kena ingat, kan abang penat keluar pergi ke masjid, mudah-mudahan diberkati rezeki rumah tangga kita. Pastikan isteri kita ni kita didik dia untuk jaga keberkatan rezeki, punca rezeki dekat rumah kita pula masing-masing. Maaf sebut, kadang-kadang trend sekarang ni, suami pergi surau masjid ataupun mak ayah pergi surau masjid, anak tengok Bollywood dekat rumah. Tu yang panas tu, tuan-tuan sekalian. Kan mak ayah mungkin tenang, anak panas. Ataupun mak ayah lebih suka pergi masjid, bila balik rumah ada benda yang sempit, tak selesa, ada benda yang nak dimarahkannya. Maka cukup memadai kita lihat dua tempat punca rezeki bagi manusia yang telah Allah agihkan pada setiap hamba-hambanya, tuan-tuan sekalian. So untuk faham erti kata itu, kena belajar lah, kena belajar tentang iman tu apa, Islam tu apa, akhlak tu apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, bila sebut pasal iman, kan, bila kita sebut pasal iman, iman ni, bila kita sebut pasal dunia, memandang dunia dengan nilai keimanan. Sebab tu Allah berikan pada orang beriman ni satu modal yang besar.
supaya dia membina dunia dengan tenang. Tenang tu bukan sebab anak, bukan sebab isteri cantik ataupun isteri baik, dah. Kita tenang dengan pasangan sebab pahala kita buat baik pada dia, maka tenang dapat. Ada orang isteri lawa, isterinya baik tapi tak tenang. Pelik. Ada satu kisah benar. Dia mengadu dekat satu pejabat agama ni, "Ustaz, isteri saya ni Ustaz memang cantik, sangat cantik. Saya pun sangat yakin, sangat rasa isteri saya ni memang cantik Ustaz. Tapi Ustaz, saya tak pernah rasa bernafsu dengan isteri saya ni." Tu tak apa jawapan Ustaz ni. Dia jawab, "Kamu dekat rumah ataupun kat mana-mana ada tak tengok benda yang tak baik?" "Ada Ustaz." "Ketahuilah," kata para ulama, manusia ni bila melihat benda yang haram tidak akan rasa manis benda yang halal. Manusia bila mana dia buat benda yang haram tidak akan rasa manis dengan perkara yang halal. Ni orang yang faham melihat dunia dengan kacamata iman dan agama kebenaran. Lepas tu ada pepatah mengatakan, orang yang fikir, orang yang banyak berfikir tentang kehidupan akan mati hatinya, dan orang-orang yang banyak fikir tentang kematian akan hidup hatinya. Saya ulang balik. Orang yang banyak fikir tentang kehidupan, hidup ni dunia lah, fikir dunia, akan mati hatinya. Mati hati ni maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Benda yang mandatori. Dia banyak lupa Allah, mati itu. Sebab Islam ajar kita hati akan hidup dengan satu momen je, bila mana kita zikrullah. Bila mana kita mula cakap benda dunia, cakap tentang makhluk, ketika itu tak mati, hati kita sakit. Apa tanda hati sakit? Selepas dia bercakap tentang dunia, dia mampu kembali ingat Allah Ta'ala. Itu hati sakit. Tapi apa tanda hati mati? Berat terus nak kembali mengingat Allah Ta'ala. Tu yang dah 2 bulan tak baca Quran, dah hampir seminggu tak istighfar, dah hampir 3 bulan tak taubat nasuha pada Allah Ta'ala. Ni tanda hati mati. Dia tak boleh nak selang-selikan taat dan dosa. Maka pastikan hati kita ni dalam keadaan sekurang-kurangnya sakit lah. Sakit, jangan sampai tahap kepada mati. Sebab tu ulama kita ajar cara nak menghidupkan hati ni apa dia? Banyak fikir mati. Kan kita biasa guna istilah pasangan hidup. Pasangan hidup ni istilah yang secara falsafah lah, bukan secara hakikat. Guru kami kata, kalau kita lihat secara halus, salah istilah tu penggunaannya. Bila fikir pasangan hidup tu, itu yang mati, serabut, mati, pening, stres. Sebab tu guru kami, dia didik kami cuba adjust. Mula kita halusi ataupun selalu sebut kita ni nak hidup dengan pasangan yang mati, bukan mati yang fizikal tu. Kita hidup ni tuan-tuan sekalian sebenarnya untuk syurga. Kan kita berkahwin, kan sebenarnya untuk saling membimbing didik, ingat Allah, zikir pada Allah, jaga solat, jaga aurat, untuk bahagia akhirat. Itu dia punya disiplin, sepatutnya protokol dia. Tapi bila mana kita berkahwin dengan melihat pasangan hidup, hidup ni dunia lah, tu yang bila demand, tekanan, kan, penuh dengan perasaan, kan, penuh dengan sangka-sangka pada pasangan. Itu yang dikatakan itu yang dikatakan apa? Mati. Kita kahwin ni untuk kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan dunia ni. Dunia ni tempat ibadah, tempat perform. Kita menjadi hamba kepada Allah semata-mata mutlak.
kan? Tapi namun zaman dah berubah. Memang musuh buat begitu. Dunia ni dah jadi berbeza. Pernah jumpa tak ulama-ulama besar pergi shopping mall? Pernah jumpa? Wallahi saya tak pernah. Tok guru pondok mana pernah pergi mall? Isteri dia pernah nampak kat Facebook. Jauh sekali. Ini hakikat hidup. Kita ni telah memilih satu jalan hidup yang bersifat general. Masuk kata berpotensi mendedahkan kepada, ialah mungkin kebatilan. Saya tanya guru saya, adakah bagi Ustaz kalau begitu, adakah salah pergi mall, salah pergi shopping, salah pergi jalan-jalan melancong, salah ke? Apa kata guru saya? Kalau pergi melancong, bermusafir, pergi shopping, pergi pasar, pergi jalan-jalan, makin banyak istighfar, maka itu lebih aula. Contoh, pergi pasar, bawa iman. Pergi shopping, dia bawa dengan iman dia. Dia faham tentang batas dalam melihat manusia. Pergi mall, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, serabutnya, astagfirullah. Mendorong dia banyak istighfar, maka itu lebih aula daripada duduk rumah tak bawa apa. Itu dia punya sifir, dia punya indikator dia. Tapi kalau kita pergi mall, pergi jalan-jalan, balik mall, balik jalan-jalan tu lebih meletihkan kita pergi masjid, maka tu fitnah. Maka persoalannya bukan tentang boleh pergi ke tak, kita ni mampu ke tak adapt dunia luar yang mencabar, yang penuh fitnah ni, untuk kekal menjaga iman kita kepada Allah. Topik ni kita akan banyak ulas, bincang dalam kitab Mazaya Al-Ihtimal Islam. Apa erti saya menganut agama Islam? Tuan-tuan sekalian, kita ni telah diindoktrin melihat dunia dengan dunia. Maka apa beza kita dengan mereka yang tak beriman pada Allah? Ingat, beza kita dan mereka. Kenapa kita dijanjikan kemuliaan berbanding yang lain? Satu je, kita dibekalkan tentang nilai iman. Itu je. Maka mesti melihat dunia, apa pun sudut, mesti terjemahkan dengan memandang kebenaran dan keimanan. Banyak para isteri, dan kita akui penat, letih menguruskan rumah tangga masing-masing, betul? Orang yang tidak memahami tentang hakikat iman, dia akan nampak kerja rumah itu dengan nilai yang penat. Tapi bagaimana orang beriman berfikir? Dia nampak penat itu akan dibayar oleh Allah dengan pahala, membuatkan dia tak pandang letih menguruskan rumah tangga. Dia sabar, dia tak kuat, tak mampu, dia sakit. Tapi tidak diterjemahkan tekanan itu dengan emosi, perasaan, mengeluh, mengungkit. Tapi dia buat macam mana? Semakin banyak bangun malam, semakin banyak berdoa pada Allah. Ya Allah, tak mampu ya Allah, penat ya Allah, aku lemah ya Allah. Ini cara orang beriman fikir. Buruk macam mana pun suami dia, jahat macam mana pun suami dia. Teringat satu kuliah guru kami ada, dia memahamkan kami tentang benda ni lah. Ada orang tanya, Ustaz, kalaulah takdirnya saya ni, suami saya memang jahat, zalim, takkan nak sabar? Takkan saya tak ada hak sebagai isteri? Tuan-tuan, lonely. Oh gitu Buka boleh? Buka boleh? Boleh kan? Buka je lah. Saya tengok balik kuliah tengah hari Tazkirah Jumaat tu je, saya pun rimas duk naik tu. Ganggu fokus orang. Saya buka lah Mana tadi? Allah, Masya Allah. Mana tadi? Oh, memang semua tak fokus lah. Keletihan. Bagus. Terima kasih bang. Allah, Masya Allah. Dan diuji suami yang memang takdirnya jahat. Bukan nakal, jahat.
Pertama, kembali dengan apa perbahasan iman. Guru kami tanya soalan yang pertama. Soalan yang pertama, tanya pada isteri tersebut, jahat isteri suami kita ni level Fir'aun ke? Sebab dalam Islam ni Allah menggazetkan makhluk yang paling jahat dekat dunia ni dua. Pertama Dajjal, yang kedua Fir'aun. Tak ada selain itu yang paling jahat. Soalan pertama, suami kita tu jahatnya macam Fir'aun ke? Ustaz, lebih teruk daripada Fir'aun, punya marah tu. Oi, kau ni dah tak masuk track sangat ni. Allah kata tak ada yang lebih jahat daripada dua makhluk ni. Tapi punya marah tu Ustaz, ya Allah Ustaz tengoklah perangai suami saya Ustaz. Ya, kalah Fir'aun dan tanda Dajjal Ustaz. Oh gitulah marah sangat tu. Tanya soalan yang kedua pula. Siapakah isteri bagi Fir'aun? Asia. Apa Allah bagi pada dia? Makhluk yang terpopular di langit tu, Asia. Dekat dunia lagi Allah dah gazet, Allah kekalkan namanya dekat Quran. Maksud kata fair and square. Kau dapat mungkin sedikit malang lah dapat suami yang macam Fir'aun tu. Tapi orang yang beriman dia tetap nampak positif, positif segment. Dia melihat Allah pasti bayar setiap apa yang suami aku buat zalim kepada aku. Tuan-tuan, ingat Allah leki-leki gitu ke? Tak nampak ke? Biarkan kita didisiplinasi ke? Dah. Lagi teruk dihinjak oleh suami dia. Dia redha, tawakal, bersabar, dia meletakkan pergantungan hanya kepada Allah. Allah akan bayar nilai macam Asia. Para nabi semua menyebut dengan kalimah Asia ni, tuan-tuan. Kita nak dapat title tu dekat dunia, bahagia dengan suami kan, seronok dengan suami, dapat jajan, nak tu ke nak dapat hadiah yang mutlak ke akhirat tuan-tuan sekalian. Sekalipun kita dapat suami yang baik, bahagia, mati belum tentu dapat macam Asia. Bahkan kita musuh pada suami kita pula mungkin kelak dekat pada mahsyar. Maka sabar dan redha ni, maksud kata macam mana orang beriman diberikan modal iman tu untuk melihat apa pun musibah dunia dengan ketenangan, dengan kebenaran, maka tak akan melatah dengan apa yang Allah timpa pada diri dia. Tapi zaman sekarang semua nak dia melatah tak ada hal lagi. Viral kat FB tu tahan. Tak kisahlah laki ke perempuan ke suami ke, macam tu habis, terbongkar aib segala-galanya. Jadi Ustaz, nak buat macam mana? Takkan kita nak sabar diam, pergi mahkamah, tawakal, semain duha, diam. Yang kau respon, yang kau melatah, yang kau geram sangat, terbongkar aib segala-galanya, habis. Ikut prosedur, tak ada masalah. Kita ada hak, Islam pun ada solution tu kan. Pergi mahkamah, tenang, cakap, berbincang dengan berbincang dengan suami yang masih suami, belum cerai lagi tu. Tengah proses nak cerai tu, perangai berubah, kita tengking, hedik dia, dah sama-sama berdosa dah kat situ. Itu yang jadinya Allah bongkarkan aib dia. Sebab apa? Menyelesaikan masalah dunia dengan dunia dan perasaan. Habis. Itu yang kita punya buku ni mengajar tentang apakah erti saya menganut agama Islam dalam erti kata makna yang sebenar. Semua ni sistem yang telah mendoktrinkan umat Islam hidup tanpa membawa nilai imannya kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan sekalian, sebab tu perasan tak dalam satu hadis yang masyhur, Sayyidatina Fatimah mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku letih buat kerja rumah. Zaman kita ni ada rice cooker lagi, ada macam-macam teknologi lah, ringkas, shortcut kan, nak buat roti, nak buat nasi, macam-macam, semua ada kemudahan dia. Tidak pada zaman Nabi, tuan-tuan sekalian. Maka mengadulah Fatimah kepada Rasulullah, ayahandanya, ya Rasulullah, boleh tak kamu berikan aku satu khadam? Nabi ni banyak khadam yang bukan Nabi minta, sahabat Nabi yang pelawa nak khidmat pada Rasulullah. Maka Nabi ajar pada Fatimah, wahai Fatimah, nak tak aku ajarkan kamu satu amalan yang lebih baik daripada kamu meminta seorang khadam?
Maka Nabi ajarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kamu amalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Apa kesimpulan hadis ni? Nabi tak pernah ajar masalah dunia dengan dunia. Itu yang jadinya banyak putus asa, frust. Dapat orang gaji, pencuri pula. Tak selesai. Allah nak ajar bukan menafikan usaha, bukan menafikan cari orang gaji, dah. Letakkan Allah tu first solution. Akidah tu. Tuan-tuan sekalian, bukan tak berniaga, tak bekerja, terus susah hidup. Bukan begitu. Letakkan pergantungan kembali Allah tu sebagai first choice. Bukan buat benda ni tak jadi, buat benda ni tak jadi, macam-macam. Last sekali Allah, ya Allah, aku tak tahu dah buat apa dah. Allah bagi pertolongan terus dengan sekali merintih. Ini masalah dunia sekarang. Dia tak membawa kehidupan dunia tu dengan nilai kacamata iman dan kebenaran. Tu yang stres tak manjang stres hidup dia. Tuan-tuan sekalian, satu lagi hadis, Allahumma salli ala Muhammad. Satu sahabat Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni banyak hutang aku, ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, sudahkah kamu mengamalkan zikir yang diamalkan oleh para anbiya dan juga para malaikat? Apakah itu zikirnya, wahai Rasulullah? Maka Nabi ajarkan satu zikir. Wahai sahabat, kamu amalkan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka pulang sahabat ni, selang beberapa masa kemudian jumpa kepada Rasulullah dalam hadis yang sama. Maka sahabat ni jumpa kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sejak aku mengamalkan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, hutang aku telah selesai semuanya, wahai Rasulullah. Dan aku tak tahu nak letak mana lagi rezeki yang melimpah ruah yang Allah kurniakan kepada aku. Hadis yang kedua menegaskan di sini, tuan-tuan, datang apapun masalah dunia, lawan dengan akhirat. Datang apapun masalah dunia, lawan dengan kebenaran, dengan keimanan, dengan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah satu nilai sifat orang beriman seperti mana Nabi gambarkan. Iblis pun pening tentang orang beriman. Aku rasa frust, aku rasa pelik dengan manusia ni. Bila mana diuji, dia bersabar. Bila mana dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Tak tahu nak potong jalan manusia ni macam mana lagi. Maka syukur dan sabar bukan ke sifat orang beriman. Beriman, sikit je gaji dia, syukur, tenang. Satu kisah Ustaz Zul Ramli cerita dekat TV 9 ke? Bukan, dekat Facebook Iyaka. Dia cerita pengalaman beliau tengah kuliah ni, tiba-tiba dekat belakang tu ada satu haji lah terkangkang. Kiri kanan peha dia tu betis. Dua betis haji tu diurut oleh dua orang budak muda. Orang muda lah urut kaki dia, kan, daripada awal kuliah sampai habis kuliah. Cuma Ustaz Zul Ramli ni dia terfikir, siapa haji ni dan siapa orang yang urut kaki dia. Habis kuliah tu pendekkan cerita, jumpa haji ni, dia ngelak lah nak berbual, nak bercerita lah pasal siapa dia ni. Dipendekkan cerita, Ustaz Zul Ramli pun berpeluang lah dapat berkenalan, dapat ambil rahsia haji lah. Haji ni tuan-tuan sekalian, dia kerja sebagai tukang kebun daripada awal muda sampai dia pencen, dengan gaji RM800 sahaja. 800. Dan dia ada 8 orang anak. Bayangkan gaji 800 dan isteri tak bekerja. 800 gaji, 8 orang anak. Anak dia semua berjaya, semuanya dapat title doktor. Dan dua lelaki muda yang urut daripada awal kuliah sampai kuliah tu, anak-anak lelaki dia, dua-dua doktor. Seorang doktor
falsafah, seorang lagi doktor perubatan. Terkejut Ustaz Zul Ramli. Maka ditanya apakah rahsia amalan dia. Dia tak nak cakap. Akhir cakap jugalah secara ringkas. Ustaz, saya rasa apa yang saya dapat sekarang ni sebab dengan satu amalan. Apa dia? Saya Ustaz setiap kali dapat gaji, daripada awal saya dapat gaji sampai saya besar, RM800 tu, saya dapat gaji cash. Zaman dulu tak ada transfer, dia masuk dalam envelope. Dapat gaji tanpa tengok, dia akan pergi ke surau dekat tempat kerja dia tu, depan bangunan tu ada surau kan? Dia akan sembahyang 2 rakaat. Itu tips yang pertama. Setiap kali dapat gaji, dia terus pergi masjid surau, sembahyang 2 rakaat. Tak pernah miss, walaupun sebulan. Selama beberapa tahun dia bekerja sebagai tukang kebun. Yang kedua, dia akan buka envelope, dia akan keluarkan sekeping-sekeping. Setiap sekeping duit RM50 tu, dia akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki yang kau berkati, wahai Allah, wahai Allah, dengan duit gaji yang kau berikan ini, wahai Allah, kau berkatilah rezekiku. Sekeping, sekeping, sekeping dengan doa yang sama, selama beberapa tahun tanpa miss walaupun sebulan. 800 gaji, anak 8 orang, semua doktor. Tuan-tuan sekalian, ini maksud saya, bagaimana kita hidup dunia dengan memandang nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni habis rosak lifestyle lah. Bercampur-campur kita punya ideologi pemikiran kita dalam kehidupan dunia ni. Kita lihat Nabi ni, aku apa okay, 5 minit lagi. Last point. Bayar semua okey Ketinggi sangat saya punya falsafah ni. Boleh ya? Tak ada kitab lah. Cakap spontan je lah. Mana yang Allah ilhamkan tu, kita redha lah. Allahumma shalli Muhammad. Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad ni kaya ke miskin? Saya dapat sanad ilmu ni daripada Dr. Razi. Kan Dr. Razi, dia ni antara orang yang sangat kuat berguru hanya bersanad. Elias jadi bekas Wahabi Tegal. Wahabi Tegal. Adalah cerita kenapa dia terus tukar bermazhab punya aliran. Ada sebab lah. Medical juga cerita dia tu. Tuan-tuan sekalian, dia hafal ratus hadis, hadis yang tak terputus sanad sampai Rasulullah. Punya ekstrim dia dalam mendalami ilmu hadis. Dr. Razi, orang Indonesia. Dia antara, dalam kuliah dia antara benda yang dia membuka minda saya sendirilah, tuan-tuan sekalian. Dia ada bercerita tentang satu doa dalam hadis, Allahumma ahyana miskinan, Allahumma ahyina miskinan wa ahyina miskinan, atau kama Rasulullah SAW. Ya Allah, ahyina ni terjemah yang lebih dekat, makna dia lifestyle. Nabi minta, ya Allah, jadikan lifestyle Nabi ni miskinan, miskin. Miskin dengan dua maksud. Pertama, cukup. Yang kedua, miskin ni kurang. Nabi ni kaya, cuma suka hidup lifestyle macam orang miskin. Itu maksud dia. Apa bukti Nabi kaya? Nabi ni antara orang yang berhak mendapat ghanimah. Betul? Perang, Nabi antara list yang layak untuk mendapat harta perang, wajib. Itu memang hadiah Allah pada Rasulnya, pada Nabi. Nisbah perang, harta perang ni juta lah, rate kita lah, juta. Persoalannya, berapa persen untuk Nabi? Yang kedua, Nabi perang berbanyak. Yang ketiga, semua yang Nabi dapat tu kat mana Nabi letak? Poinnya Nabi kaya. Cuma dengan doa ini, Nabi suka hidup secara simple. Lifestyle ni maksud kata hidup dengan simple.
Yang kedua, kata Dr. Razi, bukti Nabi ni kaya, tapi dia suka menunjukkan kehidupan tu orang biasa. Nabi ada 9 isteri, betul? Serentak kahwin lah. Oh, dah azan azan lah. Macam mana boleh azan nanti saya tutup sebagai kesimpulan, boleh? Boleh? Allah Allah. Kita azan dulu. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du.
Baik, isteri Nabi ada 9. Dan kalau perasan, semua isteri Nabi itu rumah masing-masing, asing-asing. Maksud kata, semua isteri Nabi itu Nabi bagi rumah satu. Yang kedua, semua ada pembantu. Cuba kita relate dengan kita. Tuan-tuan ada isteri kan, seorang. Rumah berapa? Ada bantu rumah? Kalau ada berapa? Total untuk satu keluarga yang ada rumah sendiri dan juga ada pembantu rumah, berapa kosnya biasa? Darab 9. Itulah kekayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mula berniaga 12 tahun. Sampai bila? Sampai umur Nabi 39 tahun. 25 mewarisi kekayaan Khadijah. Kahwin dengan Khadijah kan. Harta benda Khadijah 1/5 khazanah kekayaan Mekah. Nabi pewaris yang menyambung legasi. Sejak kahwin dengan Nabi kan lagi maju sampai umur Nabi 30 lebih. Soalannya, mana kekayaan Nabi itu? Nabi memang Allah pelihara. Tak nampak kekayaan tu, kemewahan tu tadi. Lepas tu perasan tak Mark Zuckerberg, apa lagi, Elon Musk kan, yang jutawan paling terkaya di dunia ni sekarang. Yang paling nombor 1 sekarang siapa? Elon Musk, pengasas Tesla kan. Dan apa, SpaceX yang buat roket pergi ke angkasa boleh landing sempurna tanpa rosak. Dia bakal buat satu projek untuk melancong ke Marikh. Dia punya anggaran kos berapa bulan punya perjalanan tu, mengambil bulan juga masa pergi ke Marikh. Seorang penumpang lingkungan dalam 7-8 juta travel pergi ke Marikh. Dia punya ideologi dia gila tu sekalian. Dia pakai kereta apa? Dia pakai kereta Tesla je, kereta brand dia. No Porsche, no Merc, no. Pada dia aib. Dia dah orang nombor 1 dunia pakai kereta brand orang lain. Aib. Mark Zuckerberg, orang keempat jatuh dalam ranking dia. Terkaya nombor 5 terkaya di dunia. Dia 3 bulan lepas jatuh lebih nombor 5. Dia pakai kereta apa? Volkswagen dengan Toyota. Ada orang kata dia beli satu Merc. Itu pun Merc basic Merc. Terkaya di dunia pakai 3 kereta standard. Kata guru kami, ni orang multi kaya, multi rich cara fikir dia. Orang yang multi rich ni, nak nampakkan dia betul-betul understand level dia, dia akan buat benda pelik. Tanpa secara tidak langsung mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Kita naik gaji terus tukar kereta. Punya desperate kita nak nampak kaya tu sekalian. Lepas tu kereta hilang, meninggal, nangis, habis kena bayar tunggakan. Kereta hilang, selamat hari raya. Nabi ahyina, Nabi meminta, ya Allah jadikan lifestyle Nabi tu miskin. Dan miskin. Tetapi Nabi sebenarnya kaya. Kenapa Nabi boleh terfikir begitu? Sebab Nabi clear gaya hidup dia, matlamat hidupnya untuk kejar kejayaan akhirat. Macam pepatah para ulama sebutlah, peliknya manusia ni, dia menginap hotel yang duduk berapa hari saja, tapi dia renovate hotel tu macam rumah dia. Beli katil baru, dia pasang awning, dia tukar langsir kan, dia upgrade, pecah dan jadi 2 hotel. Esok dah kena check out. Maka sia-sia tu tuan-tuan. Sia-sia. Jadi nak bagi tahu, sebab tu kena belajar supaya kita jangan buat benda yang buang masa, benda yang menghilangkan nilai akhirat kita. Contoh sekarang ni banyak kisah masaman kan, kisah man.
Kan tak puas hati, masalah dunia tak puas hati, selesai dengan dunia, saman, nyaman, tetap berjadi. Hidupnya terheret dengan masalah dunia. Waktu kalah, main mahkamah orang pula, sama lagi. Dalam mati. Dalam mati terus kan. Maka dia telah memilih jalan hidup penuh dengan pembaziran, tidak ada nilai ketuhanan. Allah tarik keberkatan hidupnya, tak ada masa nak tenang, bahagia bersama family, akan spend masa untuk mendengar kuliah, beribadah tahajud, tak ada. Sebab apa? Allah lambatkan dengan masalah dunia. Sebab tu Nabi sunahkan kepada kita banyakkan saling memaafkan orang, saling meminta maaf, supaya kita dapat putuskan dunia ni melihat sepenuhnya untuk perjuangan, untuk tumpuan yang sebenar, untuk meraih kejayaan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit mukadimah kuliah pada malam ini berjumpa balik pada hari esok, insya-Allah, dengan kitab perbahasan kita Mazaya'ni Intimal Islam, apa erti saya menganut agama Islam. Digalakkan pada ahli Jumaat sekalian, kalau ada kitab, bawa kitab lah kan. Ini pun satu benda yang guru kami nasihat kepada kami, wasiat pada kami untuk cerita pada masyarakat, pada orang awam. Ustaz ni kalau ceramah tuan-tuan sekalian, dia study dia buat research sikit, buat pembacaan sikit. Masalah anak murid ni, saya bukanlah guru yang mengajar ibu sekalian, tapi dari sudut dia punya afdalnya lah, keberkatan ilmu tu sendiri kan. Dia jadi untuk guru ni ataupun orang yang nak mengajar ni study, yang nak belajar ni pula tadah otak semata-mata kan. Maka menjadilah kita ni bukan orang yang penuntut ilmu, tapi orang yang sekadar mendengar ilmu. Mendengar ni ibaratnya menulis di atas air, mudah tapi cair, mengalir, dia tak lekat. Maka jadilah seorang yang penuntut ilmu. Apa sifat penuntut ilmu? Menulis di atas batu, effort, keras, susah, payah, tapi lekat ilmunya. So fikir-fikirkan bersama, insya-Allah kita akan mengaji sekadarnya yang saya mampu, yang saya mampu boleh nakalkan daripada kalam guru kami kepada tuan-tuan sekalian untuk perbahasan kitab Mazaya'ni Intimal Islam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh.